Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik, jadi anda mulakan sesi malam kita ini dengan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya sebenar-benar kata-kata adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik pertunjuk adalah tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekeji-keji perkara adalah perkara baru dalam agama Islam, yang mana perkara tersebut yang dinamakan sebagai bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan lah. Dan apa khabar semua? Sihat? InsyaAllah. Baik, jadi semoga kita semuanya berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, serta dalam iman kita yang sentiasa tinggi dan sempurna lah. InsyaAllah, amin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama dan utama sekali Ana ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana menjemput Ana pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan bersama berkaitan dengan satu perkara. Kita akan menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, yang mana Ana pilih yang ada kaitan, yang ada bersangkutan dengan kisah kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran lah, insya-Allah. Jadi ia merupakan satu topik yang penting lagi-lagi buat masa sekarang ini, yang mana Ana rasa kita perlu membincangkannya dan juga perlu keluarkan ataupun kongsikan dari perspektif Al-Quran dan juga perspektif hadis lah. Itu satu. Dan topik begini ataupun kisah kaum Lut ini mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar, mungkin pernah baca, tetapi pernah tak kita mendalami dan menyelami kisah awalnya sehingga akhirnya kaum ini? Bagaimana bermulanya, yang mana diutuskan pada para malaikat kepada Nabi Ibrahim, sehinggalah akhirnya Allah menurunkan azab ke atas mereka lah. Yang mana kita pun pada zaman ini, dengan kita kongsikan cerita sebegini supaya kita dapat manfaat, supaya kita tidak mengulangi zaman jahiliyah dahulu. Walaupun sekarang kita dinamakan sebagai zaman moden, tetapi kita tidak ingin untuk mengulangi bentuknya lah. Kita kata sejarah tidak akan berulang, tetapi patternnya boleh berulang. Maka itu kita nak kongsikan beberapa hal lah, insya-Allah. Dan ia menjadi satu kerisauan bila dia melibatkan orang Islam, dia melibatkan orang-orang mukmin. Kalaulah orang-orang yang bukan Islam melakukan perkara tersebut, perkara-perkara yang kita sebutkan sebagai perhubungan sesama jenis, maka mungkin kita tidak ada masalah sangat, kerana mereka tidak memahami agama, mereka tidak tahu hukum hakam, mereka tidak menerima hidayah dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka kita perlu menjaganya dan perlu ada sedikit kerisauan lah. Sebab tu kita adakan beberapa kuliah, kelas dan sebagainya untuk kongsikan bersama. Maka itu wajib kita mendidik masyarakat kita, beri peringatan, nasihat kepada semualah, untuk diri kita, anak-anak kita, generasi selepas lah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau awak lihat Ana ada siapkan slides. Apabila kita sebut tentang kisah kaum Nabi Lut ini, sebenarnya dah terakam dalam Al-Quran dalam banyak ayat, banyak surah. Dia bukan satu surah saja. Jadi di sini ada berapa? Ana letakkan sebahagian saja, ada 8. Sedangkan ada lebih daripada ini. Antaranya dalam surah Hud, antaranya dalam surah Al-A'raf, surah Syu'ara, surah An-Naml,
surah Al-Ankabut, surah As-Saffat, surah Az-Zariyat, surah Al-Qamar dan yang lain-lain. Ada banyak lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perkara ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Kalau tidak, Allah tidak mengulangi kisah ini dalam Al-Quran beberapa kali. Cukup sekadar sekali saja. Ataupun disebutkan satu surah itu, surah mungkin kaum Lut dan sebagainya. Tetapi Allah meletakkan dalam surah-surah yang lain. Jadi maksudnya para ulama tafsir mengatakan ada kepentingannya di situ apabila Allah merakam ataupun diabadikan di dalam Al-Quran lah. Okey. Baik. Jadi ini ana ambil daripada buku Ibnu Kathir, iaitu Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi Ibnu Kathir dia ada buat satu kitab lah. Bagus, siapa yang minat membaca, ana boleh sarankan kita baca perihal ulama-ulama dan juga perihal rasul dan juga para anbiya lah. InsyaAllah. Baik. Tapi dalam kesempatan malam ini, ana ambil satu saja surah. Iaitu kita akan menafsirkan surah Hud daripada ayat 69 sehingga 83. Okey, siapa yang ada Al-Quran ataupun sebentar tadi Ustaz Hairul ada berikan kan slides-nya, ya kan? Jadi kita boleh rujuklah bersama. Dan rujukan untuk ana kali ini ana rujuk kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Juga ana rujuk tafsir As-Sa'di, juga ana rujuk tafsir Ibnu Kathir. Untuk ana lah, dan juga ada beberapa tafsir Al-Munir dan sebagainya. Baik. Kita teruskan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kisah kaum Nabi Lut, Allah mulakan kisah ini yang mana Allah ikatkan dan kaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin kita tak kenal kan, Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni apa ikatan kaitan mereka berdua ni? Apa hubungan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut? Antara pakcik dan anak saudara. Nabi Ibrahim merupakan pakcik kepada Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka hidup sezaman, satu zaman. Dan mereka bersama-sama tatkala Nabi Ibrahim sedang berdakwah di Iraq. Ketika itu umatnya semuanya tolak kan Nabi Ibrahim kan. Semua tidak sokong Nabi Ibrahim. Tetapi ketika itu anak saudaranya, iaitu siapa? Nabi Lut alaihi salam, antara orang yang menyokonglah, support dakwahnya. Sehinggalah beliau pun diusir dan mereka berdua pergi ke Syam, dan Nabi Lut pergi ke satu perkampungan, ada mengatakan di Jordan dan sebagainya, yang mana nama perkampungan ni adalah Sadum ataupun Sodom. Dalam tafsir menyebut Sadum. Sebab itu nama sodomi ni ataupun hubungan antara sesama jenis ni disebut sebagai sodomi ni adalah antaranya diambil daripada perkampungan Nabi Lut dulu. Sadum. Sadum. Kita boleh lihat dalam tafsir tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Okey, baik. Maka itu ayat ini kita mulakan dengan ayat yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam. Maksudnya, dan telah datang rasul-rasul kami, iaitu malaikat-malaikat. Rasul di sini bukan maksud rasul berbentuk bashar ataupun manusia, tetapi rasul ini boleh diertikan utusan berbentuk malaikat, iaitu malaikatlah. Satu lagi rasul adalah nabi dan rasul, berbentuk manusia. Jadi di sini Allah mengatakan Allah mendatangkan rasul-rasul, yakni malaikat kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Mereka mengucapkan selamat ataupun peace ataupun kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjawab dengan salam. Qala salam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanif. Apabila datangnya tetamu, masa itu Nabi Ibrahim tidak tahu ataupun beliau tidak dimaklumkan yang datang itu adalah malaikat. Malaikat ini dia menjelma dalam rupa manusia dan sangat tampan, handsome. Nanti kita nak kaitkan bagaimana dia pergi ke satu perkampungan Nabi Lut dalam keadaan handsome begitu, dan Nabi Lut agak risau.
Kan? Kerana kaumnya tu beza sikit. Nanti kita ceritakan. Okey, jadi bila begitu, bila datang orang-orang ini, maka Nabi Ibrahim sebagai orang Islam, kan sunnahnya pun kita tahu, kita perlu menjamu tetamu kan. Jadi Nabi Ibrahim buat apa? Alaihissalam dengan segera, dengan cepat dia ambil sapi ataupun anak lembu itu dan beliau panggang terus. Anda rasa semua pernah dengar kisah ni kan? Panggang, kemudian itu malaikat ini tidak sentuh pun, tidak menyentuh makanan tersebut. Dan ini merupakan ujian sebenarnya. Kedatangan malaikat-malaikat ini ada tugas. Jadi sebenarnya bukan datang setakat nak jumpa Nabi Ibrahim. Betul, satu urusan mereka adalah berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS dan juga Sarah masa itu untuk maklumkan bahawasanya mereka akan mendapat anak Ishak. Ketika itu Nabi Ibrahim dan Sarah sudah lewat usianya, dah senior, tua dah. Tetapi satunya agak macam kita kata singgah lah. Kadang kalau kita nak pergi rumah mak kita, dekat dengan rumah makcik kita, kita singgah sekejap kan. Kita singgah, kemudian baru kita pergi rumah mak kita. Contoh. Sama juga ketika itu tujuan asalnya adalah nak pergi ke perkampungan Nabi Lut. Tetapi awalnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim dulu. Itu kisahnya lah, melihat kepada ayat ini. Okey, baik. Maka itu kita tahu keajaiban malaikat ini, malaikat boleh berubah menjadi rupa manusia. Ini adalah kita kata keajaiban. Kerana kita tahu malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Tetapi ada masanya dia diizinkan oleh Allah untuk berupa seperti manusia yang diciptakan daripada tanah. Sebab tu para ulama Islam, ulama tafsir pun selalunya mereka akan mengatakan ini merupakan satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, boleh membuatkan malaikat itu menjelma dalam rupa-rupa yang berbeza. Dan Nabi kita kan sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdakwah, nak dapat ayat Al-Quran itu, kadang-kadang malaikat bertukar dan selalunya malaikat akan bertukar menjelma menjadi manusia. Kan antara kisahnya apa? Dihya Al-Kalbi lah, seorang sahabat Nabi yang tampan. Yang mana malaikat kalau nak menjelma sebagai manusia, menjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan, bacakan tentang ayat Al-Quran, dia akan bertukar menjadi satu sahabat Nabi inilah, namanya Dihya Al-Kalbi. Itu satu. Kisah yang masyhur. Kisah apa tu? Hadis Jibril kan? Hadis Jibril yang mana malaikat Jibril bertukar menjadi Badui. Orang Arab Badui lah. Jadi nak katakan di situ malaikat boleh menjelma dalam bentuk manusia. Dan anda rasa hadis Jibril semua baca? Agak popular lah. Dan dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatamathala laha basharan sawiyah. Maksudnya lalu ia menyamar, iaitu malaikat itu menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Jadi ayat Quran ini sebagai bukti nak mengatakan malaikat boleh berubah menjadi manusia. Tetapi pernah tak Nabi SAW, ni kita sebut tentang Nabi Muhammad dulu, pernah tak Nabi Muhammad lihat bentuk asal Jibril? Pernah kan? Kita tahu ada riwayatnya, iaitu Jibril mempunyai 600 sayap, yang mana Ibn Mas'ud menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah, janah, yang mana setiap kepaknya itu berjatuhan pearls dan diamond yang berwarna-warni. Dan bila satu sayapnya terbuka, tertutup segala ufuk kan, kita tahu hadisnya tu, maksudnya besar. Maka Nabi pernah lihat malaikat dalam bentuk asal 2 kali, dimaklumkan dalam hadisnya lah. Okey, baik. Jadi itu yang kita perlu faham tentang malaikat. Maka Allah izinkan mereka untuk berubah-ubah. Dan kita pun faham sifat malaikat ni makan tak? Mereka tak makan, mereka tidak minum, mereka tiada jantina, ya kan? Mereka tidak tidur. Maka antaranya adalah yang membuatkan Nabi Ibrahim agak risau kerana mereka tidak sentuh pun makanan itu. Apabila orang-orang datang beri salam, Nabi Ibrahim cepat-cepatlah, cepat-cepat siapkan makanan. Okay, ayat yang ke-70, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum
khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ini baru nak masuk tentang kisah Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam agak risau. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya makanan yang Nabi Ibrahim dah masak tu, memandang aneh. Nabi Ibrahim anggap kenapa orang yang datang ke rumahnya ini tidak menjamu makanan itu, kan? Seakan tak normal lah. Maka itu Nabi Ibrahim mula merasa risau dan takut. Kemudian itu dia kata apa? Malaikat itu pun berkata, inna ursilna ila qaumi Lut. Iaitu jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Kami diutuskan kepada kaum Lut. Okey, baik. Jadi kaum Lut, umumnya yang kita kenal kaum Lut ini, mereka melakukan satu dosa yang sangat keji, satu perbuatan yang menjijikkan, iaitu hubungan homoseksual antara lelaki dan lelaki. Okey, dan kita mengatakan asalnya mereka begitu ke? Maksudnya orang-orang kaum ini adakah memang asalnya mereka suka sesama lelaki? Di para ulama Islam mereka kata tidak. Asalnya memang mereka normal, macam biasa. Buktinya apa? Kerana mereka mereka wujud. Kalau tidak, ibu bapa mereka tidak bersama dan dapat mereka. Maksudnya mereka telah berubah begitu. Kemudian pada asalnya mereka okey sajalah, maksudnya. Dan selain daripada dosa yang mereka lakukan, iaitu sesama jenis, dalam ayat-ayat yang lain Allah sebutkan bukan itu saja dosa mereka. Mereka bertambah ataupun boleh digabungkan dosa-dosa mereka. Okay, jadi di sini ana petik daripada surah Al-Ankabut. Okay, ana tambah surah Al-Ankabut ada sebutkan mereka buat dosa apa yang selainnya, iaitu mereka lakukan syirik. Okay. Antara yang lain, mereka lakukan hubungan sesama jenis. Kemudian mereka merompak. Merompak di sini merujuk kepada ayat wa taqta'una as-sabil. Itu wa taqta'una as-sabil, ayatnya di atas tu. A'innakum lata'tuna ar-rijal rijala wa taqta'una as-sabil. Yang kedua, yang ketiga adalah wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Jadi satu, syirik dalam ayat lain. Mereka menduakan Allah, ataupun mereka melakukan perkara kesyirikan lah. Dan yang kedua adalah hubungan sesama jenis. Yang ketiga adalah mereka memutuskan jalan-jalan. Jadi ulama tafsir antaranya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi mengatakan ada banyak maksud. Antaranya adalah mereka ni sangat nakalnya, bila orang lalu dalam perkampungannya tu, dia akan melempar batu-batu. Batu bata tu dia akan kacau orang, dia akan lempar. Ada mengatakan maksudnya di sini adalah dia akan merompak orang. Jadi maksudnya dosanya tu bukan hanya saja dosa sesama jenis tu, hubungan sesama jenis, tetapi dia ada dosa-dosa lain yang dilakukan oleh kaum Lut. Kaum Lut ni. Maka itu yang satu lagi adalah kemungkaran. Wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Okay, di sini pun ulama berbeza pendapat. Apa maksud mereka membuat kemungkaran di tempat pertemuan? Bila Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Antara maksudnya adalah ada beberapa maksud yang ulama berikan 3 yang asas. Satu adalah mereka suka mengusik wanita-wanita di jalanan. Walaupun mereka lelaki, tetapi mereka suka kacau wanita yang berada di jalanan, di tempat-tempat. Pendapat yang kedua mengatakan mereka melakukan pesta hubungan sesama intim tu, melakukan hubungan homoseksual ini secara terang-terangan. Melakukan pesta terang-terangan, berjemaah, beramai-ramai. Yang ini Allah sebutkan dan antara pendapat para ulama Islam. Yang ketiga, pendapat ketiga ini agak aneh sedikit, iaitu mereka seakan berlawan, maaf kata ya, buang angin, kentut mengentut. Betul. Tak buat-buat, dalam kitab menyebutkan. Iaitu antara mereka buang angin gitu. Sangat pelik lah, sangat pelik. Sedangkan kita malu kan? Malu. Tetapi mereka ada sifat ini yang seakan aneh lah, aneh di sisi kita. Walau bagaimanapun, ini antara dosa-dosa kaum Nabi Lut alaihi salam, yang mana para ulama Islam dah himpunkan. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini yang ketara lah. Okay, antara yang lain ya,
lelaki-lelakinya suka mewarnakan kuku-kukunya, berwarna hitam. Dia suka mewarnakan kukunya. Kemudian dia suka melaga-lagakan ayam jantan. Ini semua Ana sebutkan ada dalam tafsir Al-Qurtubi, awak boleh cek. Kemudian mereka suka melagakan kibash juga. Melagakan kibash kita kata apa? Kambing begitulah. Kambing begitu. Dan lelaki-lelaki suka memakai pakaian wanita. Ini secara umumnya dosa ataupun perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Awak boleh dengar ya? Boleh dengar ya? Okey, baik. Okey, kita teruskan. Jadi apabila kisah Nabi Ibrahim yang ditemui oleh malaikat-malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, ketika itu Sarah ada dekat sebelah. Di balik tirai lah, di balik tabir. Ayat menyebutkan wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Okey, di sini dan isterinya yakni Sarah berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Kan apabila yakni malaikat-malaikat ini maklumkan tentang berita yang menggembirakan. Bashir ini maksudnya berita gembira. Kalau nazir ini ancaman ataupun berita-berita yang menakutkan. Okey. Kemudian maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahirlah putera Yaqub. Okey, baik. Jadi ketika itu Sarah agak terkejut kerana dengan usia beliau dan juga usia Nabi Ibrahim alaihissalam seakan mustahil menimang cahaya ataupun mendapat zuriat kerana sudah tua lah. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tiada yang mustahil lah. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Zakaria. Okey, kemudian itu ana teruskan ayat yang ke-72 dan 73 ana gabungkan. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan. Iaitu Sarah berkata, ini pelik. Ini pelik. Okay, ana keluarkan. Ini pelik. Apakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku wanita tua? Wa hadha ba'li shaykhan, iaitu suami aku ni, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, juga sudah tua. Kan? Kemudian mereka iaitu para malaikat pun sebutlah setelah melihat reaksi Sarah agak terkejut, sebab itu adalah perkara pelik bagi dia, dan malaikat menjawab qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Maksudnya para malaikat itu berkata, apakah kamu merasakan hairan tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Okey. Baik, jadi kita boleh mengatakan perkara ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga terjadi kepada Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana kita boleh baca dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat yang ke awal-awal lah, 2, 3 ke 6 begitulah, 3 ke 6 begitu. Awak boleh baca. Okay, yang mana tentang Nabi Zakaria juga sama. Nabi Zakaria doa demi doa. Kan, sehingga kan Nabi Zakaria mengatakan apa? Mengadu kepada Allah bahawasanya tulang dia tu dah mula reput. Kan? Kemudian dah banyak uban dah mula tumbuh kan. Maksudnya dah tua dah tu. Dan dia tak pernah berputus asa dan kecewa terhadap doanya. Maksudnya masih lagi berdoa apabila umurnya dah lewat begitu. Kemudian Allah pun memberikan sama juga berita gembira dengan memaklumkan beliau akan menimanglah cahaya mata, iaitu Yahya, kan? Yahya, Nabi Yahya lah. Jadi doa demi doa, kemudian pelik pula. Sama juga kesnya dengan Nabi Ibrahim dan Sarah tadi. Mereka doa, meminta, memohon, mengharapkan mereka dapat anak. Bila Allah dah berikan, kurniakan rezeki itu, maka mereka pelik pula.
Sebab itu Allah akan ulanglah. Kenapa pelik begitu kan? Bukan ke kamu dah minta. Maka Allah berikan dengan usia yang begitu, tetapi tetap Allah kurniakanlah. Allah mampu melakukan apa sahaja. Okey, taib. Jadi ana teruskan. Ayat ke-74. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Okey, maksudnya adalah maka tatkala rasa takut Nabi Ibrahim pun hilang, sebab telah dimaklumkanlah berkaitan dengan mereka akan menimang cahaya kan, ataupun dapat anak. Maka happy lah, walaupun dah dapat tahu yang mereka-mereka ini adalah para malaikat. Okay, asalnya dia takut kerana malaikat tu tak sentuh kan makanan. Apabila dah dimaklumkan tentang kelebihan ataupun berita gembira itu, maka hilanglah rasa takutnya. Okay. Kemudian inna Ibrahima la halimun awwahu munib. Okay, maksudnya adalah sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, asalnya begini. Ulama tafsir Ibnu Kathir mengatakan, maaf ya, ana lupa nak keluarkan bahasa Melayunya. Okay, jadi Ibnu Kathir mengatakan apabila telah hilangnya perasaan takut terhadap malaikat itu, maka malaikat itu pun ingin pergi untuk bertemu Nabi Lut. Nabi Lut. Okay. Tetapi Nabi Ibrahim cuba untuk menyoal jawab. Kan? Dekat sini kalau awak lihat waja'athu al-bushra wa yujadiluna fi qaumi Lut. Maksudnya Nabi Ibrahim cuba nak bertanya dan cuba untuk berdiskusi dengan malaikat. Kita tahu Nabi Ibrahim ni baik orang dia. Sebab itu Allah sebut dalam ayat seterusnya. Jadi Ibn Kathir mengatakan apa Ibrahim kata kepada malaikat ni seakan macam minta tunda tau. Nabi Ibrahim tahu mereka nak pergi ke perkampungan Nabi Lut supaya Allah menurunkan azab nanti. Kan? Tetapi Nabi Ibrahim seakan mengatakan nanti dululah. Jangan dulu. Mungkin mereka akan bertaubat. Beri mereka masa untuk berubah. Begitu. Kemudian itu tetapi mereka tetap pergilah, tetap pergi ke perkampungan Nabi Lut ketika itu. Di sini kita boleh belajar satu perkara. Para anbiya, mereka tahu Allah ada satu sifat ni yang mana kita juga panggil sebagai sifat as-sabur. Kalau awak baca kitab Syekh Sulaiman Al-Ashqar berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, antara sifat Allah yang ana minat, semua ana sukalah. Antaranya adalah sifat as-sabur. As-sabur ni kalau kita lihat macam maha penyabar lah, tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita sabar, kita menahan kan. Kita menahan kemarahan. Jadi maksud kalau Allah menahan, Allah tahan apa? Allah menahan supaya menurunkan azab kepada seseorang. Manusia ni kita buat dosa. Bila kita lakukan dosa, apa saja dosa lah. Dosa lidah ke, dosa mata ke, dosa telinga ke, Allah boleh sahaja nak turunkan azab masa itu juga. Orang tu maki hamun, Allah boleh saja nak tarik lidahnya tu ataupun cacatkan dia. Orang tu lihat benda haram, Allah boleh saja nak butakan dia masa itu juga. Tetapi Allah ada sifat sabur, Allah menahan. Allah menahan dosa-dosa orang dan Allah harapkan mereka berubah dan mereka bertaubatlah. Begitu. Okey, baik. Kemudian itu mereka pun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna Ibrahima la halimun awwahul munib. Jadi itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim ini benar-benar orang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Sebab tu ulama mengatakan memang Nabi Ibrahim ini cuba untuk discuss lah dengan malaikat supaya Allah tidak menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Okey, kita sambung. Ayat yang ke-76. Ayat ni ada sehingga 83. Anda tahu kenapa tak masuk-masuk lagi kisah di azab ni, belum lagi. Ni mukadimah lagi. Coming soon Okay. Kemudian itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud." Maksudnya adalah wahai Ibrahim, ya Ibrahim. Malaikat itu berkata kepada Ibrahim, "A'rid an hadha." Maksudnya tinggalkan soal jawab ini.
Tak perlu nak tanya ataupun tak perlu nak ambil hati kami dan sebagainya lah. Sesungguhnya telah datang ketetapan ataupun dalam tafsir mengatakan ini adalah dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Tuhan. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab dan tidak dapat ditolak. Malaikat ini bukan yang datang mengazab mereka, bukan. Dia sebagai satu wasilah ataupun satu sebab malaikat ni dia cantik ataupun dia handsome, dia tampan. Malaikat ini tampan. Sehingga kan ada beberapa ayat kalau kita baca tentang ayat Nabi Yusuf tak silap anda kan, yang mana wanita-wanita itu betul kan, mereka agak terpaut dengan kecantikan ataupun ketampanan Nabi Yusuf tu, dan sehingga mereka kata dalam ayat tu apa, ini bukan manusia ni, ini malaikat ni. Jadi kalau awak lihat surah Yusuf ayat ke-31, yang mana Allah ceritakan wa qulna hasya lillah, orang-orang wanita itu mengatakan maha sempurnanya Allah, ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah benar-benar malaikat yang mulia. Jadi kita tahu malaikat ini kalau dia menjelma berbentuk manusia, dia akan menjelma dalam bentuk yang sangat tampan lah. Jadi bila dia tukar begitu, malaikat bertukar begitu, datang pula kepada orang-orang homo begitu kan, hiduplah mereka kan. Jadi dia sebagai satu wasilah ataupun satu sebab lah begitu bukan malaikat itu yang mengazab mereka. Jadi kita perlu jelas tentang ceritanya lah. Okey, kita masuk ayat yang ke-77. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Maksudnya adalah, dan tatkala datang utusan-utusan kami, iaitu para malaikat itu kepada Lut. Jadi daripada perkampungan Nabi Ibrahim nak pergi ke perkampungan Nabi Lut itu berapa jaraknya? Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan 4 farasikh, 4 farsah. 4 farsah ni equivalent tu apa? Siapa yang belajar berkaitan dengan pergi musafir, kita akan belajar farsah, burd, kan, zira'. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada gunakan istilah-istilah length ataupun jarak. Barakallah. Jadi satu farsah adalah 6 km. Jadi kalau 4 farsah 24 km lah. Betul kan? Jadi ulama kata tak begitu jauh lah, tak begitu jauh, dekat saja tempatnya. Bila daripada satu tempat ke satu tempat. Baik, anda teruskan. Okey. Dan ketika itu pun agak risaulah apabila malaikat bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut masa itu pun tidak mengetahui yang itu adalah malaikat. Macam kita, sebagai contoh, kita duduk, kemudian datang satu orang, kita pun anggap orang lah, kan, berbual dengan dia, handsome-nya orang ni, Masya Allah, Tabarakallah, dan tampannya dia. Dan Nabi Lut ketika itu sangat risau, dan beliau tidak tahu yang itu malaikat. Dia menjelma sebagai orang lelaki yang handsome, kacak dan tampan ketika itu. Dan kerisauan dia sangat risau. Masa itu sangat-sangat risau. Okey. Baik. Dan kita tahu ketika itu juga isterinya, kan, isteri Nabi Lut adalah seorang isteri yang mengkhianati lah. Dan dia dah tahu ada datangnya orang-orang handsome begitu, maka dia pun sebutkan kepada kaum Nabi Lut, kan, bahawasanya ada orang, Nabi Lut ada tetamu. Sepatutnya kalau kita isteri yang baik dan sebagainya, kita diam-diam lah, betul? Tetapi dia seakan mengkhianati, dia maklumkan kepada semua orang, kaum Lut yang gemar sesama lelaki ini, yang Nabi Lut didatangi oleh orang-orang yang tampan ini. Kemudian ayat ke-78 kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Sebelum itulah, ini mereka dah datang dengan keadaan cepat dan laju. Tapi sebelum itu Nabi Lut pun alaihi salam maklumkanlah kepada isterinya supaya tidak melakukan sedemikian rupa, jangan beritahu orang. Dalam sejarah ada 2, tak silap anda ya, isteri kepada para nabi yang tidak selamat. Siapa? Isteri Nabi Nuh alaihi salam dan juga isteri Nabi Lut. Cuma cara mereka dibinasakan tu ulama berbeza pendapat. Okey.
Dan begitu apabila berita tu viral, perkataan sekarang viral, maka itu terjadilah, bergegaslah mereka, tergesa-gesa dengan cara cepat. Lelaki-lelaki ini semuanya datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Okay, barulah ayat ni. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Waja'a qaumuhu yuhra'un. Perkataan yuhra'un ni para ulama mengatakan mereka datang dengan keadaan bergegas. Jadi maksudnya antara mereka tu seakan siapa dapat dululah begitu. Dan kadar syahwat mereka tu semakin naik bila mereka melihat malaikat-malaikat yang tampan ni. Malaikat-malaikat yang handsome ni. Sehingga kan dalam ayat lain, sehingga sampai macam ke ubun-ubun begitu. Maksudnya dalam keadaan nafsu yang dah tinggi lah. Apa saja yang terjadi, aku nak kepada lelaki tersebut. Okay. Kemudian itu, qala ya qaum, haula'i banati hunna atharu lakum. Iaitu, wahai kaum aku, Nabi Lut mengatakan. Okay. Hai kaum aku, inilah puteri-puteri aku. Mereka lebih suci bagi kamu. Jadi di situ Nabi Lut usaha untuk ubahkan mindset mereka. Berikan alternatif. Jangan mendatangi dubur. Maaf kata ya, di sini ada yang sepatutnya lah. Dan perkataan anak-anak perempuan ini, ulama ada berbeza pendapat. Di sisi ataupun jikalau para anbiya sebut berkaitan dengan anak perempuan ataupun anak lelaki, selalunya mereka merujuk kepada umat ataupun kepada kaum. Tidak semestinya ini adalah anak betul-betul anak Lut. Ada dua pendapat. Tetapi sebahagian mengatakan betul ini adalah dua anak Nabi Lut alaihi salam. Okey, yang mana boleh kahwin ataupun melakukan perkara yang seeloknya lah, begitu. Okey, baik. Fattaqullah, Allah menyebut wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid. Di sini Nabi Lut pun sebut satu perkataan, kita kata perkataan yang agak penting lah. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita lihat orang yang lakukan dosa, takwalah kepada Allah. Wala tuhzuni, maksudnya janganlah kamu mencemarkan nama aku di hadapan tetamu aku. Fi dhaifi, aku ada tetamu ni. Jangan kamu memalukan aku, kamu lelaki ingin bertemu dan ingin melakukan sesuatu dengan lelaki yang sama. Begitu. Alaysa minkum rajulun rasyid? Ini satu soalan. Iaitu tidak adakah di antara seseorang yang berakal? Okey. Jadi ada dalam beberapa ayat lah, dalam beberapa ayat menyebutkan mereka dah tidak waras lagi kerana mereka terlalu mendambakan ataupun ingin mendapatkan lelaki-lelaki tersebut kerana terlalu tampan. Sebab itu kalau kita lihat, pernah disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang nafsunya telah tinggi ataupun dalam keadaan syahwat ataupun nanti di akhirat kelak. Ataupun mungkin belum capai tahap yang terlalu teruk sangat keadaannya tu. Na'udzubillah min zalik, kita cuba bendung, kita cuba elakkan perkara itu terjadi dan kita cuba hilangkan sebaik mungkin. Cuma anda nak katakan di sini selalunya azab Tuhan itu turun apabila dah capai satu tahap yang agak tidak terkawal lah. Dia begitu. Okey, baik, kita teruskan. Kemudian ayat yang ke-79. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Okey, qalu laqad alimta ma lana fi banatik. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puteri kamu. Yang ini Nabi Lut alaihi salam cuba untuk maklumkan di situ ada para wanita yang mereka boleh bergaul lah ataupun boleh mengahwini dan sebagainya. Tetapi mereka tetap juga threat lah, kita kata ya, threat ataupun marah dan juga tolak alternatif yang diberikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian min haqqi wa innaka la ta'lam ma nurid, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendakkan. Kami kehendaki. Maksudnya mereka mula nak mengancam Nabi Lut. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan
Mereka cuba mengancam dan mereka maklumkan sehingga subuh nanti. Okey, tak apa, sekarang kamu tak berikan, seakan begitulah. Tak apa, kamu tak nak berikan sekarang, tak apa. Nanti subuh tengok, kita datang balik. Maksudnya begitu, mengancam. Mengancam. Okay, mereka mengancam begitu sekali. Saya nak keluarkan. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa sebenarnya yang kita kehendaki. Okey, dan dalam surah lain, kita dah maklumkan, kisah ini terakam, diabadikan dalam beberapa surah. Antaranya adalah dalam, anda tak ingat dalam surah yang mana ini, Al-Qamar tak silap, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atatuna adz-dzukran minal alamin, ataupun syura. Baik, ini kita perlu cek balik ya. Iaitu mengapa kamu mendatangkan jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseksual. Kemudian seterusnya Allah mengatakan tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dan kamu tinggalkan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isteri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini dalam surah yang lain. Allah sebut Allah dah datangkan wanita. Jadi ini prinsip orang Islam dan kita pun ada pegangan kita. Dan ayat-ayat Quran banyaklah berkaitan dengan Allah menciptakan wanita dan lelaki. Okey, kita teruskan dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita lihat ayat yang ke-80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Jadi Nabi Lut berkata apa? Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Qalu ya Lut. Iaitu para malaikat menjawab. Yang ini Nabi Lut apabila diancam, beliau dan malaikat ini buat diskusilah, ataupun mereka berdialog. Okay, qalu, para malaikat tu mengatakan, malaikat yang tampan itulah. Qalu ya Lutu. Nak keluarkannya sebentar. Ya Lutu inna rusulu rabbika ay yasilu la yasilu ilaik. Okey. La yasilu ilaik. Sebentar ya, anak punya ni kecil. Besarkan sikit. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Illam ra'atak. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subuhu alaysa as-subuhu biqarib. Okay, maksudnya para utusan iaitu malaikat-malaikat ini pun berdialog dengan Nabi Lut, berkata, hai Nabi Lut, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Masa ini barulah mereka maklumkan yang mereka malaikat. Asalnya Nabi Lut tak tahu. Ingatkan manusia biasa yang tampan lah. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab mereka janji nak datang bila? Subuh. Ya kan? Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seseorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali isteri kamu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, kerana sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Kerana bila Nabi Lut berdialog dengan malaikat ini, seakan macam dia tak sabar begitu. Aku diancam ni. Sekarang malam, nanti pagi nanti mereka akan datang kembali, kemudian akan lakukan sesuatu kepada aku. Maka seakan mereka kata, cepatlah bunuh mereka ataupun azab mereka sekarang. Tapi malaikat tu kata, nanti bukan ke subuh sebentar lagi. Sekarang malam, sekejap lagi dah subuh. Maksudnya adalah sekarang sebelum subuh cuba keluar daripada kampung. Bawa anak-anak kamu, pengikut-pengikut kamu, dan biarkan isteri kamu. Cuma isterinya tu ulama ada dua pendapat. Satu mengatakan dia ikut, kemudian akhirnya dia patah balik. Satu mengatakan memang dia tak ikut. Okay, nanti ada ayatnya. Okay, baik. Kita teruskan. Ayat yang terakhir, iaitu falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandud. Ayat ini kalau kita meneliti, kita baca tafsir tahlili, analytical tafsir, kita lihat satu-satu ayat ni, subhanallah. Ulama lihat apa maksud sijil, apa maksud mandud, bagaimana tanah itu terbalik,
Apa maksudnya? Ayat ini maksud dalam bahasa Melayunya, maka tatkala datang azab kami. Ini dah mula bila Nabi Lut dan pengikutnya dah keluar dah. Datanglah azab kami. Allah lakukan apa? Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Terbalik. Ulama tafsir bincang. Dalam tafsir Ibn Kathir dan juga tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan Jibril datang. Menggunakan sayapnya membelah tanah, angkat tanah tu ke atas, terbalikkan dan jatuhkan. Disebutkan begitu. Maksudnya dahsyatnya begitu sehingga kan terjadinya satu suara dentuman yang sangat kuat yang membuatkan orang terkejut. Membuatkan orang terkejut. Dan sebahagian para mufassir mengatakan apabila Nabi Lut dah keluar, kan anaknya, kemudian kaum ataupun pengikutnya, isterinya ikut. Ini pendapat pertama. Isterinya ikut, kemudian dia dengar dentuman tu. Dentuman bunyian yang kuat. Kerana apa? Tanah tu yang diterbalikkan tu. Dan isterinya seakan risau melihat kaumnya tu, what happened to my kaum lah. Dia pusing ke belakang kerana ada bunyian itu dan dia pun patah balik untuk melihat dan ada sifat simpati kepada kaumnya. Jadi para ulama mengatakan kita perlu bersama dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mana iman dan juga ketakwaan manhaj yang sama. Kerana itu kita akan bersama susah dan senang. Bila kita nampak sahabat kita susah, kita akan bantu. Sama juga dengan kes isteri kepada Nabi Lut ini, kan dia patah balik. Dia patah balik, kemudian dia itu cuba untuk nak lihatlah apa yang terjadi. Maka itu dia pun direjam ataupun diturunkan sijil itulah. Okey, sijil mandud. Hijarah, batu-batu. Selepas Allah dah terbalikkan bumi itu, kemudian terjadilah lemparan batu. Jadi ada dua perkara. Satu, bumi yang diterbalikkan. Satu lagi, batu. Sijil ada beberapa maksud. Imam Al-Bukhari faham sijil ni adalah syadid al-kathir. Dia adalah keras dan juga banyak. Maksudnya adalah dia dilontarkanlah batu sijil ni banyak dan juga agak keras sehingga mati. Sebahagian mengatakan sijil ni panas daripada neraka. Allah Ta'ala alam, itu antara maksud sijil. Ada yang mengatakan sijil ni adalah bertubi-tubi. Satu orang itu diazab dengan diturunkan batu batu daripada langit dan membunuh orang-orang homoseksual ni lah ataupun orang-orang gay dan sebagainya lah. Ini ketika zaman dahulu. Zaman dahulu. Dan kita harap perkara ini tidak berulang lagi lah. Okay, insya-Allah. Okay, taib. Kemudian itu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-83, Allah menyebutkan musawwamatan. Batu itu bukan hanya saja bertubi-tubi secara kuat, keras, banyak, tetapi dia musawwamatan. Musawwamatan ni apa? Ulama tafsir bincang. Dia adalah diberi tanda oleh Tuhan. Macam mana tu diberi tanda? Batu ada nama orang tu ataupun memang khusus khas untuk orang itu. Dia tak boleh lari, batu itu akan kejar. Seakan macam kalaulah satu orang itu mungkin dia pergi ke luar negara. Dia adalah di kalangan kaum Nabi Lut. Ada kampungannya, mungkin dia keluar sekejap. Tetapi dia tak dapat lari. Batu itu tetap akan menghentamnya lah. Maksudnya setiap batu itu ditakdirkan untuk orang tertentu yang telah melakukan hubungan yang jijik lah. Okay, yang diberikan tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Baik. Jadi seakan batu itu musawwamatan, dia ada tugas-tugasnya yang tersendiri. Okay, batu itu akan mengejar mereka lah. Okay, baik. Jadi itulah kisah yang boleh kita ambil daripada kisah kaum Lut alaihi salam. Dan batu ini direjam begitu sehingga kan ulama pun khilaf sebenarnya. Zaman dahulu, zaman para mazahib, mereka bila nak menentukan orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis ni, apakah azab ataupun hukuman yang perlu dikenakan kepada mereka. Sebab tu Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, antaranya dua perkara. Lihat kepada situasi itu, satu Allah naikkan, kemudian Allah hentam dan Allah campakkan batu. Sebab itu mereka berpendapat cari mana-mana bangunan yang tinggi, kemudian bawa di ke atas, tolaknya. Ini zaman mazahib ya, tolaknya. Kemudian selepas itu rejamnya di bawah. Dah ditolak begitu, kemudian rejamnya begitu.
Jadi dikiaskan dengan peristiwa ini. Ada pula para ulama mengatakan mereka membezakan kan hukuman yang asal jangan kita lakukan di sini pula. Okey. Yang asalnya iaitu mereka membezakan antara orang gay yang dah kahwin, maksudnya dia dah beristeri, kemudian dia lakukan hubungan songsang ini dengan lelaki lain. Hukumannya adalah seperti muhsan, iaitu direjam sehingga mati. Dikiaskan dengan lelaki wanita yang belum kahwin, yang sudah kahwin berzina, iaitu direjam sehingga mati. Manakala yang belum kahwin melakukan hubungan ini, maka hanya saja disebat dengan sebatan. Tetapi itu pendapat yang agak lemah di kalangan para ulama. Mereka setuju hukuman untuk puak-puak ini adalah hukuman matilah. Zaman dahulu mereka bincangkan. Kerana pada zaman Nabi SAW tiada hukuman begini, hukuman yang khusus. Naam, kalau kita baca riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim, kemudian dalam riwayat-riwayat lain, ada tak golongan begini yang ada pada zaman Nabi? Ada. Sehingga kan Nabi halau mereka. Tetapi dari sudut jika mereka memerlukan untuk makan kan, tiada makanan, kemudian memerlukan kepada makanan harian, keperluan harian, maka Nabi akan jamulah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu masa yang mana Nabi pulang ke rumah Ummu Salamah, mendapati ada satu orang lelaki yang berupa wanita, yang mana dipanggil sebagai musyabbihin ataupun musyabbihat, orang-orang ni dalam hadis sebut begitu. Jadi asalnya Nabi tak halau, tetapi bila melihat begitu Nabi halau ketika itulah. Okey. Dan Nabi SAW bila buat begitu, Imam Syaukani cuba untuk memahami kenapa Nabi halau. Maqasid ni kita perlu fahamlah. Satu, kerana ketika itu para isteri Nabi SAW ada yang telah menanggalkan tudung, jilbab. Naam. Jadi mereka anggap lelaki ini tiada syahwat. Tetapi Nabi faham lelaki ada syahwat lelaki, masih lagi ada syahwat. Satu. Kedua, Imam Syaukani mengatakan kerana bab berkaitan dengan aurat. Satu syahwat tadi, yang kedua adalah aurat. Yang ketiga adalah berurusan dengan cara berkomunikasi antara lelaki dan perempuan. Kita tahu para sahabiyat ataupun wanita-wanita pada zaman Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dipelihara betul. Kalau mereka dengan para lelaki, mereka selalunya akan berlindung di sebalik tabir dan sebagainya lah. Tetapi ketika itu mereka anggap tak ada apa-apa, khunsa dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW ketika itu agak tegaslah ketika itu, dan ada sebab-sebab yang penting. Okay, jadi bila kita lihat hukuman yang terjadi kepada mereka, maka di situ ulama ambillah beberapa hukum lah yang boleh dijatuhkan. Boleh ya, insya-Allah. Okay, jadi itu sedikit sebanyaklah kisah yang boleh kita ambil daripada surah Hud, ayat ke 69 sehingga 83. Jadi kalau awak ada masa di rumah, awak baca dalam ayat-ayat yang lain, ada letak di situ kan, dalam surah-surah yang lain, itu perinciannya, dan juga ada lafaz-lafaz yang berbeza Allah Subhanahu Wa Taala tukar dan gunakan. Baik, kita lihat sedikit pengajaran. Apakah pengajaran yang boleh kita raih daripada kisah kaum Lut alaihissalam? Ana letak di sini yang pertama, kita perlu memahami bahawasanya ialah banyak pengajaran sebenarnya yang boleh kita dapati, yang mana agama kita ini jelas. Dalam hadis tersebut, al-halalu bayyin wal haram bayyin. Halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Maka yang pertama ana letakkan di sini adalah jauhi perbuatan maksiat dalam kehidupan kita yang boleh mengundang kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Yang kedua, ulama meletakkan ini dalam dosa besar, bukan dosa kecil, tetapi minal kabair. Okey, perbuatan kaum Lut ini adalah di antara dosa-dosa besar, dan Imam Az-Zahabi dah letakkan dalam kitab Al-Kabairnya. Kan kita pun ada kelas ni kan, Al-Kabair di sini kan. Az-Zahabi bagus. Yang antaranya adalah lakukan perhubungan beginilah. Yang ketiga, dari sudut maqasid. Kenapa Allah mengharam perhubungan begini terjadi? Kenapa lelaki mesti kahwin dengan wanita, wanita mesti dengan lelaki? Tidak boleh sesama jenis, kerana untuk menjaga nasab ataupun untuk menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan.
Kita tahu maqasid daruriyatil khams, dia ada 5. Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Satu adalah Islam datang untuk menjaga agama. Kerana itulah Islam mengharamkan kita murtad, mensyirikkan Allah. Kedua, Islam melarang kita dan mengharamkan, Islam menjaga jiwa. Yang pertama tadi agama. Islam datang, yang kedua menjaga jiwa. Sebab itulah Islam melarang kita untuk bunuh diri. Yang ketiga, Islam datang untuk menjaga akal. Kerana itulah Islam mengharamkan arak. Kemudian yang ketiga, keempat, Islam datang untuk menjaga harta. Kerana itulah Islam mengharamkan seseorang itu makan riba, kan, jual beli, mula masa, munabazah dan sebagainya lah, perjudian dan sebagainya. Yang kelima, Islam datang untuk menjaga keturunan, nasab. Jadi ia termasuk dalam ini dan juga termasuk dalam akal pun, kan, menjaga akal. Jadi orang begini, jadi kita perlu lakukan apa? Dakwah lah. Poin yang keempat, anda fokuskan tentang dakwah. Dakwah mesti diteruskan, bantuan perlu diberikan. Perlu dengan diri ataupun mula dengan diri sendiri dahulu. Yang empunya badan itu perlu cari jalan untuk ubah. Kalau sudah ubah, istiqamah. Dan kita tahu ada kes-kes yang mana daripada asal dia agak lembut, kemudian dia bertukar balik. Ada banyak kes begitu. Sebab itu mendapat hidayah itu mungkin mudah. Tetapi untuk istiqamah, tidak semudah yang kita sangka lah. Ya, semoga Allah berikan kita istiqamah, insya-Allah. Amin. Okay, kemudian itu satu, kepada diri sendiri dia perlu lawan. Dia perlu usaha, dia perlu lawan, dan minta bantuan pakar lah, dan banyak datang kelas pengajian, dan belajar hukum hakam. Juga kepada keluarganya berikan sokongan, dorongan. Jangan support, maksudnya janganlah mengiyakan perkara tersebut. Haram tetap haram, kita bantunya. Dan juga rakan dan masyarakat. Kan Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kamu semuanya diciptakan untuk menjadilah umat-umat yang menyeru kepada kebaikan, kan, dan menyuruh yang makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi sama-samalah. Okey, semua ada peranan masing-masing. Okey, baik. Kemudian itu yang kelima, agama Islam tegas, ada prinsipnya dan kita jelas dalam hal ini. Jadi anda datangkan satu ayat Al-Quran, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya ada Allah menciptakan isterinya. Dan daripada kedua-dua suami dan isteri ini Allah memperkembangkan, membiakkan lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak. Okey, maka ini merupakan ujian kita, dan ini adalah talbis iblis. So ingatkan, satu diri, tetapi di situ ada satu lagi makhluk yang cocok dan cuba untuk merosakkan umat manusia, syaitan lah. Maka itu jangan sesekali kita mengaku kalah lah, kepada syaitan yang merosakkan lah. Okey, baik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara generasi ini, dan kemudian semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua dan jauhi kita daripada segala bala bencana lah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah Taala a'lam bis-shawab. Okey, baik. Jadi kita ada masa sedikit ini. Kalau ada sesiapa yang mungkin nak ajukan beberapa soalan, kalau ada lah. Naam, Syekh. Terbalik begitu. Setahu ana, Allah Ta'ala alam, ana tak pasti. Rasanya macam tak ada lah. Dan kaum Nabi Lut merupakan kaum yang pertama yang melakukan Sodom. Begitu. Dan azab dia agak keras lah.
diterbalikkan begitu bumi. Sebelum daripada itu ana baca ayat-ayat ana tak jumpalah. Dia berbeza-beza lah, berbeza-beza hukuman ni. Di antara yang dahsyat adalah diterbalikkan untuk kaum Nabi Lut alaihissalam. Okey, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Sadum. Berikan. Okey, soalan yang baik. Ditanya di situ, asalnya yang kita maklumlah, ada mengatakan di Jordan dan sebagainya, tempat Sadum ini asalnya memang tempatnya baik kan, subur kan. Adakah kerana kesombongan ataupun tidak syukurnya mereka membuatkan mereka ini terjerumuslah ataupun mereka ini lalailah kan, dan Allah mengazab mereka. Dan seperti anda maklum, anda baca dalam kitab-kitab tafsir bila disebutkan tempat Sadum ini dan kaumnya, dia bukan hanya saja satu sajalah dosa yang mereka lakukan. Ini antaranya adalah melakukan hubungan homoseksual lah. Dan naam, kadang-kala satu kemewahan ataupun rezeki itu manusia lihat dia sebagai satu nikmat, sedangkan ia adalah istidraj lah, yang disebutkan dalam Al-Quran begitu. Jadi adakah itu puncanya? Boleh jadi, Allahu Ta'ala alam, boleh jadi. Tetapi Al-Quran secara umum saja maklumkan mulanya kisah itu begitu saja mereka lakukan hubungan seksual antara mereka lah. Sebab itu ulama yang bahaskan di situ adalah mereka katakan mereka yang pertama yang lakukan begitu, satu golongan yang pertama lakukan begitu. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang asalnya okeylah, keturunan yang baik sebenarnya, cuma mereka berubah begitu. Mungkin dikarenakan dengan tidak bersyukur dan sebagainya lah. Baik, boleh Allahu Ta'ala alam. Okey, boleh? Satu lagi mungkin kita ambil. Perempuan sama perempuan. Kisah untuk kaum Nabi Lut tidak, laki dan lelaki lah. Tetapi wanita dengan wanita, perempuan dan perempuan ada juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, orang-orang unsa dan sebagainya lah. Cuma kisah-kisah tentang lesbian, Allah Ta'ala alam, ana tidak pasti yang ada tak dalam puak ataupun kaum Nabi Lut itu sendiri. Itu anda kurang pasti. Tapi bila anda baca semua, ramainya adalah berkaitan dengan laki dan lelaki. Kerana kisahnya itu pun yang mana malaikat menjelma menjadi lelaki lah. Dan begitu. Dan bila ditimpakan azab, selalunya azab itu terkena kepada semua lah. Kan? Kerana itulah kita perlu bersama berdakwah, memberikan peringatan kepada yang lain jugalah. Kalau tidak, dengan ulama-ulama sekalipun diturunkan azab begitu. Na'udzubillah min zalik. Okay, semoga Allah pelihara kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, cukup ya insya-Allah pada malam ni. Baik, barakallahu fikum. Ana harap perkongsian ana pada malam ini membuahkan manfaat, memberikan kita gambaran, cerita sedikit sebanyaklah berkaitan dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik, dengan itu kita boleh akhirilah dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.